أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan pengusi, tuan-tuan imam, para bilal, tuan-tuan guru, para AJK Surau Rahmaniyah, semua hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat menyambung pengajian kita pada pagi ini di dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, ya. Dan kita juga sekarang ini lagi 2 hari lagi kita nak masuk bulan Ramadan, insya-Allah. Isnin malam kita akan mula bertarawih, ya, insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, suka juga untuk saya ingatkan kita semua untuk kita bersama-sama mempersiapkan diri dan keluarga untuk menyambut bulan Ramadan yang mulia, bulan yang dipenuhi dengan segala macam nikmat, bulan yang diberikan keampunan kepada semua jenis manusia yang beriman, ya. Yang malas ada bahagian dia, boleh diampunkan. Yang rajin lagi-lagilah ada bahagian dia, ya. Yang buat maksiat ada bahagian dia. Semua orang mendapat bahagian di dalam bulan Ramadan. Tidak ada apa-apa alasan yang boleh diberikan, kerana setiap orang ditanggapi oleh rahmat Allah pada segenap perkara. Sehinggalah Rasulullah SAW menyatakan khaba wa khasir, ya, rugi dan rugi, ya. Sesiapa yang dilalui padanya Ramadan, melalui Ramadan tetapi tidak diampunkan. Jadi kita siapkan diri kita dan keluarga kita untuk mengambil sebanyak mungkin bekalan rahmat dan keredaan dan keampunan, ya, sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan yang akan datang ini, insya-Allah taala. Jadi pada hari ini kita sudah memasuki muka surat 70, ya, kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Baris ke perenggan yang kedua terakhir daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ya, kalau kita lihat sebelum ini kita sudah membicarakan hukum untuk beruzlah bagi orang-orang yang alim ataupun orang-orang yang diperlukan pandangannya di dalam masyarakat. Jadi beliau menyatakan, apabila kamu untuk bersama dengan masyarakat, minggu lepas kita sudah bicarakan apakah dia sifat-sifat yang perlu ada kepada manusia ini, kepada orang ini, dan beliau menyebut kesabaran yang panjang, ya. Tidak boleh menggauli mereka di dalam, bergaul dengan mereka di dalam secara dalaman, maksudnya kena bersama secara luaran tetapi dalaman bersama dengan Tuhan, ya. Kemudian tidak boleh meminta-minta balasan daripada mereka, kena bersabar, tidak boleh menzahirkan keperluan kepada mereka, ya. Jadi itu semua adalah beberapa contoh-contoh, dan kita sudah nyatakan mereka ini adalah ataupun orang yang alim ataupun orang yang diperlukan dalam masyarakat ini, dalam pandangan agamanya ini, adalah umpama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Nabi buat, seperti itulah yang patutnya dia buat, ya. Dan kemudian kita masuk setelah kita membacakan syair tersebut dan menghuraikan sedikit kata-kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah,
Dan padanya berkata Syekh kami iaitu Abu Bakar Al-Warraq rahimahullahu taala pada wasiatnya, wahai anakku, ya, wahai anakku, hiduplah bersama orang zamanmu dan jangan kamu ikuti dengan mereka itu. Dalam bahasa Arab, ya bunayya ish ma'a ahli zamanika wala taqtadi bihim. Ya. Kemudian katanya lagi, alangkah susahnya kehidupan ini bersama dengan orang-orang yang hidup dan mengikut segala orang yang mati. Ini bagaimana? Susahnya hidup. Kita hidup dengan orang yang kita hidup ini, tetapi kita nak ikut, kita tak boleh ikut dia orang, kita kena ikut orang yang dah mati. Beratlah. Jadi berat. Atas ini juga yang dihuraikan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Ya. Beliau menyatakan ciri-ciri orang yang mengikuti jalan kebenaran. Ya, ciri-cirinya dia akan sunyi, dia akan rasa keseorangan. Lalu dia, kenapa rasa keseorangan? Kerana dia melihat orang yang benar-benar berada di atas jalan yang benar ini tidak ramai. Jadi bagaimana nak menambahkan ketenangan? Beliau menyatakan di dalam surah Al-Fatihah ada al-uns. Al-uns ni apa? Ada teman. Ya. Ubat kesunyian ini ada dalam surah Al-Fatihah. Bagaimana? Di dalam surah Al-Fatihah Allah SWT menyatakan, kita doa kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Siapakah mereka? Mereka itu adalah sahabat, mereka itu adalah tabi'in, mereka itu adalah tabi' tabi'in, mereka itu adalah para anbiya, mereka itu adalah Rasulullah SAW. Di mana mereka? Di zaman lalu, sudah meninggal dunia. Jadi apabila seseorang ini keseorangan dan kesunyian, dia mentadabbur dan berta'ammul dengan ayat siratal ladzina an'amta alaihim, dia hidup di dalam ayat itu. Jadi dibayangkan segala perjalanan Rasulullah, perjalanan sahabat. Jadi dia rasa terhibur, dia rasa kebersamaan. Ya. Rohnya ataupun jasadnya bersama dengan manusia di dunia, tetapi jiwanya, hatinya bersama dengan orang-orang yang telah pergi, yaitulah ahli siratul mustaqim, ahli orang-orang yang telah jalan di dalam kebenaran. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyatakan di dalam bahasa Arabnya, khalitin nas wa zayilhum wa dinuka la taklimanna. Ya. Bergaullah dengan manusia dan pisahkan mereka dengan hati dan agamamu. Pisahkan mereka dengan hati. Bergaul secara jasad, pisah daripada hati. Ya. Tetapi agamamu sekali-kali jangan kamu lukakan. Jangan kamu cari agamamu ini. Bergaul dengan manusia, bermuamalah dengan manusia, berakhlak baik dan seumpamanya, tetapi hati tetap tidak cenderung kepada keburukan-keburukan mereka, tidak terikut-ikut gaya hidup mereka. Itu maksudnya. Cinta mereka kena cintai manusia, ya, kerana Allah SWT menyayangi hamba-hambanya. Jadi kita pun kena menyayangi hamba-hamba Allah Ta'ala, tetapi tidak terpengaruh, tidak terikut, dan tidak terikut-ikut apa-apalah, ya, trend semasa ke dan seumpamanya, benda-benda yang viral ke dan seumpamanya. Adapun agamamu itu jangan kamu lukakan.
yakni jangan kamu toleransi dalam bahagian agama. Jangan kamu sekali-kali menghilangkan ataupun menggadaikan agama kamu ini semata-mata nak mendapat keredaan ataupun kecintaan manusia. Maka ini adalah nuktatun muqni'ah. Ya, ini adalah ungkapan yang sangat penting untuk seolah-olah menjelaskan ataupun memberi kesimpulan kepada peranan seseorang yang nak mendidik dan menjaga masyarakat ini. Kemudian kita masuk kepada subtopik yang seterusnya, itu hukum uzlah. Di dalam ini tulis subtopik, tapi ini disambung terus ya di dalam bahasa Arab. Kemudian aku berkata, nah ini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, apabila segala fitnah itu berkecamuk setengah dengan setengahnya dan pekerjaan itu pergi datang, ini terjemahan mungkin tidak berapa tepat ya, bukan pekerjaan. Apabila fitnah itu berkecamuk setengah dengan setengahnya, maknanya apabila fitnah itu berleluasa, ya, dugaan kerosakan dalam masyarakat berleluasa. Kemudian pekerjaan, bukan pekerjaan, dia kena tukar, urusan agama, ya, urusan agama lebih tepat. Urusan agama mundur, bukan pergi dan datang, mundur. Taraja'a, ini tarajuk, ini mundur, bukan yang pergi dan datang, dia adalah mundur ya. Dan urusan agama itu makin mundur. Wa wallan nasu an amrid dini mudbirin, dan manusia berpaling daripada urusan agamanya ke belakang. Maknanya memberikan belakangnya kepada agama, maknanya berpaling daripada agama. Semua dah tak kisah dah. Ya. Mereka tiada memelihara pada orang mukmin dan tiada mengindahkan perjanjiannya. Maknanya mereka tidak kisah terhadap apa yang berlaku pada orang-orang beriman, tidak pula menunaikan janji, tidak pula memberikan kesetiaan, dan mereka pula tidak menuntut orang alim, yakni masyarakat itu sendiri tidak mencari orang yang boleh mengajar mereka. Nah, ini nak kata betapa teruknya agama, teruknya manusia keadaan ini kalaulah ini berlaku, ya. Dan mereka tiada melihat orang yang memberi faedah. Dia tak kisah pun apa yang berlaku pada masyarakat, ya. Jadi seolah-olah masyarakat itu makin lama makin mendekati, na'udzubillah, mendekati kekufuran, makin mendekati kekufuran. Sudah menjadi suatu masyarakat yang tidak kisah terhadap perihal agama mereka. Bukan setakat perihal agama, bahkan orang-orang yang memberi faedah dia tidak ambil peduli. Dan pekerjaan agama dipandang tidak penting sama sekali bagi mereka. Nah, ini tadi, ya, dah tak kisah pun apa jadi. Surau makmur ke tak makmur ke, apa aku kisah, ya. Surau bukannya aku yang bayar bil surau, ya. Masjid tidak dimakmurkan, tak kisah, ya. Azan tak dengar pun tak kisah, ya. Surau usang tak kisah, semua tak kisah. Dia tak kisah kerana apa? Tak ada kaitan dengan hidup aku. Buat apa aku nak tambah aku punya pembelanjaan harian? Ini pun banyak, nak kena bayar 1, 2, 3, 4, 5, tiba-tiba nak kena tambah orang lain pula, ya. Ramadan pula kena banyak menyumbang, kena menyumbang pula, apa benda? Ini orang-orang begini bahaya, na'udzubillah, ya. Wa taral fitnata ta'ummul 'ammah, dan kamu melihat fitnah berlaku pada seluruh masyarakat. Dan fitnah itu, fitnah ni maknanya kerosakan, ya, bukannya fitnah yang kita biasa sebut apa, menuduh tanpa bukti, menuduh secara salah, itu fitnah Melayu, ya. Fitnah dalam bahasa Arab maksudnya azab, maksudnya kerosakan, maksudnya ujian, ya. Bahasa Arab kalau tuduh tanpa bukti namanya buhtan, ya. Kalau tuduh dengan, kalau mengumpat, ghibah,
Kalau menuduh tanpa bukti, maknanya tanpa benda yang betul, itu namanya buhtan. Dosa juga, ya. Engkau melihat fitnah itu berlaku pada seluruh masyarakat dan merangkak, yakni berjangkit pula kepada khassah. Khassah ini masyarakat khas, masyarakat yang khusus, orang-orang pandai, ya, itu khassah. Masyarakat orang awam, orang-orang yang khusus, iaitu dia ada satu standard dia, iaitu orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdik pandai, orang-orang yang berjawatan tinggi dan seumpamanya, ada dia punya kedudukan tersendiri. Itu juga dah dijangkit fitnah tersebut, sudah dijangkit kekacauan ataupun kekeliruan dan kerosakan itu. Jika berlaku begitu, maknanya kerosakan dah terlalu banyak. Orang tak kisah dengan alim, orang tak kisah dengan masjid, orang tak kisah dengan urusan agama. Maka pada ketika itu, bagi orang alim tersebut boleh menguzurkan dirinya dengan cara uzlah dan mengasingkan diri dan membenamkan ilmu. Maknanya disimpanlah untuk dia, ya, disimpan seorang-seorang, dia beruzlah, dia tak jumpa orang. Pada ketika ini, yakni pada ketika masyarakat yang terlalu rosak, maka boleh, ni Imam Al-Ghazali menyebut, ya, ada alasan yang kuat. Selagi tak sampai perihal itu, selagi itu orang yang alim diperlukan dalam masyarakat, perlu memandu masyarakat, perlu memimpin masyarakat dan seumpamanya. Dan aku takut bahawa apa yang kami sebut itu, iaitu inilah zaman yang payah dan sukar, ya. Maknanya zaman Imam Ghazali takut yang aku sebut ini dah berlaku pada zaman aku, iaitu pada zaman Imam Al-Ghazali berapa tahun yang lepas, 1000 tahun yang lepas. Kalaulah 1000 tahun yang lepas pun Imam Ghazali kata dah boleh beruzlah, ibaratnya lah dia membayangkan begitu, apatah lagi zaman kita, ya, na'udzubillah, ya. Maknanya jika alim itu menilai situasi tertentu dan melihat keberadaannya di dalam masyarakat hanya merosakkan dirinya, beruzlah, ya, tidak membawa apa-apa peningkatan di dalam masyarakat, maka baginya boleh beruzlah, bukannya wajib, boleh beruzlah. Allah jualah yang dapat beri pertolongan dan berserah kepadanya, ya. Itu adalah satu sudut setelah diceritakan mengenai hukum bagi orang alim yang nak beruzlah. Maka inilah hukum uzlah dan mengasingkan diri daripada manusia. Maka fahamilah ia sesungguhnya tersalah padanya amatlah besar dan mudaratnya amatlah banyak, ya, mudaratnya sangat banyak. Hanya dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala boleh menyelamatkan kita. Jadi kita recap balik, kita ulang balik, kita tengok hukum uzlah untuk orang awam. Kalau yang paling selamat, kita pergi yang paling selamat, iaitu tidak bergaul dengan manusia pada urusan-urusan harian yang tidak ada faedah, tetapi tetap pergi ke surau, pergi ke Jumaat, pergi ke jemaah, pergi ke kenduri-kenduri tertentu, ya, tetapi bukan buat benda-benda selain daripada itu. Itu hukum untuk orang awam begitu, ya, itu yang paling selamat. Adapun untuk orang alim tidak boleh beruzlah. Dia kena bersama dengan masyarakat, menunjulkan diri dalam masyarakat, memandu masyarakat, memimpin masyarakat, ya. Maknanya dia bukan sekadar duduk di masjid. Kalau untuk orang awam boleh duduk masjid, tak apa, ya, kerana masjid ini membina. Tapi kalau untuk orang alim, bukan duduk masjid, kau kena pergi pasar, kena jumpa orang, kena ziarah orang sakit, kena tengok apa manusia buat, supaya boleh menjadi contoh, membantu, menolong dan memandu mereka kepada apa yang betul.
Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah apabila menceritakan mengenai uzlah, maknanya boleh duduk bersendiri dan seumpamanya, beliau membawa satu persoalan. Orang alim ini bila ditulis bagi satu kenyataan, dia akan bawa satu persoalan. Dia yang timbulkan. Ada konon kalaulah ada syubhat. Bukankah Nabi cakap macam ni? Kamu kata duk sunsun, Nabi kata begini. Dia akan jawab satu-satu. Mana yang sebab kita pergi, insya-Allah. Maka jika ditanya, tidakkah Nabi SAW bersabda? Di situ. Ya. Bukankah ada hadis? Hadis ini disebut di dalam oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir, dan Al-Munawi dalam Faidul Qadir, dan At-Tirmidzi dalam Babul Fitan. Ibnu Hajar kata hadisnya banyak syahidnya dan ia mauquf sahih. Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah wa inna syaitana dhi'bul insan ya'khudhu syadzata wal fadzata wan nahiyata wal qasiyah. Terjemahannya, lazimkan dirimu dengan jemaah, maka bahawasanya tangan Allah itu bersama dengan jemaah. Maksudnya penjagaan Allah. Penjagaan Allah itu bersama pada grup, pada jemaah. Sesungguhnya syaitan itu serigala manusia. Ia menerkam manusia-manusia yang terpencil, yang berasingan, yang berada di tepian dan keseorangan. Jadi ini Nabi suruh duduk ramai-ramai. Tadi Al-Ghazali kata kena beruzlah. Jadi Nabi suruh ramai macam mana kan? Dan lagi Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana ma'al fadhi wa huwa minal ithnaini ab'ad. Ini bukan minal isnain, minal ithnain. Dia tidak ada hamzah kotak kat situ. Hamzah tu dia tak ada. Al-isnain tu dia bukan al-ithnain, dia al-ithnain. Dia macam al-ismu kan. Dia al-ithnain, boleh buang dia punya. Bahawasanya syaitan bersama orang keseorangan dan ia berjauhan daripada dua orang. Dan ketahuilah bahawasanya di samping segala akhbar, bukan surat khabar. Akhbar ni maknanya hadis. Hadis-hadis, ya. Kita akhbar surat khabar kan. Ini segala akhbar ini maknanya segala hadis-hadis yang diriwayatkan. Di samping segala hadis-hadis ini pula datang pula sabda Nabi SAW. Tadi kamu kata Nabi suruh berjemaah, Nabi suruh bersama dengan orang ramai, Nabi kata syaitan bersama dengan orang yang seorang dan seumpamanya. Tetapi tiba-tiba ada hadis yang lain pula yang mengatakan ilzam baitaka wa alaika bil khassati wa da' amral 'amma. Duduklah rumah, lazimkan diri di rumahmu, dan lazimkan dengan pekerjaan yang khas dan tinggalkan pekerjaan umum. Okey, khas kat sini bukan pekerjaan khas. Yang bil khassah ini maksudnya kamu hanya memilih orang-orang yang terpilih untuk kamu bersama. Bukan kamu kawan dengan semua jenis orang, semua jenis masyarakat kamu leburkan diri dalam. Jangan begitu. Kamu duduk rumah, circle kamu siapa? Circle kamu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang membawa kita menuju Allah Ta'ala. Itu kita punya circle. Duduk rumah dan kamu punya kawan-kawan adalah sekitar itu. Habis itu siapa-siapa saja jangan buat macam tu. Jangan pergi jumpa semua orang, kawan dengan semua orang, sibukkan diri dengan semua orang, akhirnya jadi macam semua orang. Ya. Yang dimaksudkan kat sini pekerjaan itu bukan pekerjaan. Yang dimaksudkan lebih kepada lazimkan dirimu dengan golongan-golongan yang khusus.
Itu maksudnya. Ya. Orang-orang yang khusus, bukan orang-orang yang anybody. Ya, kita berurusan dengan anybody betul, tetapi siapakah kita minta pandangan? Tempat kita mengadu masalah, tempat kita berbincang, itu circle itu. Kerana apa? Kerana circle itu yang akan mempengaruhi hidup kita. Ya, orang awam yang circle umum. Tetapi nak bersama, nak bagi makan, nak bertetamu dan seumpamanya. Benda ini adalah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bermuamalah dengan semua. Tetapi Nabi SAW menyebut la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Janganlah makan makanan kamu melainkan orang bertakwa. Maknanya kalau kamu nak jemput datang rumah, bersembang kat rumah, jangan jemput sesiapa. Jemput orang yang baik. Ya, kerana seolah-olah nak menyatakan circle kamu ini kena circle yang betul. Ya, bukan main taram saja mana-mana ya. Dan lagi disuruh pula dengan beruzlah dan mengasingkan diri pada zaman yang jahat dan tiada bercanggah pada sabdanya Nabi SAW. Maknanya kalau kita lihat, bila ada dua hadis yang kita nampak macam yang ni kena beramai-ramai, yang ni kena khusus pula seorang-seorang, jadi macam mana nak tengok ni bertentangan ke hadis Nabi SAW? Beliau menyatakan tidak ada pertentangan. Ya, hadis yang ini untuk bahagian ini, hadis yang uzlah untuk bahagian ini, dan dia akan syarahkan kenapa tidak ada pertentangan dan percanggahan. Dan dia pun menyebut tidak dapat untuk menghimpunkan dua jenis hadis. Satu hadis suruhan untuk nampak seolah-olah suruh beruzlah, satu lagi hadis suruhan untuk bersama-sama dengan jamaatul muslimin, orang Islam semua kan. Jadi bagaimana nak dikata? Kena himpunkan supaya memberikan setiap tempat itu ada hadisnya. Hadis ketika zaman elok, ya ini hadisnya. Ketika zaman fitnah, ini pula hadisnya. Jadi adakah bertentangan? Tidak, kerana dalam bahasa Arab jihah munfakkah, maksudnya apa? Sudut yang berbeza. Sudut bukan sudut yang sama, ini perspektif yang berbeza. Ya, Nabi cakap betul lah ke? Macam sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling afdal? Untuk orang ni engkau jangan marah. Baik. Untuk orang ni kalau engkau tak malu, buatlah apa yang kau nak. Itu pula. Untuk orang ni solat di awal waktu. Untuk orang ni birrul walidai, berbakti pada ibu bapa. Soalan yang sama, jawapan berbeza, bercanggah. Habis tu mana satu yang paling afdal Rasulullah? Kalau kita tanya, kata yang paling afdal untuk engkau yang ni, untuk engkau pula yang ni. Kerana Rasulullah mengenali sahabat, mengenali apakah yang paling afdal untuknya. Jadi bila kita dapat satu hadis, janganlah kita baca hadis tiba-tiba kita tengok hadisnya aja. Kita kena tengok siapa yang bertanya, kerana jawapan Rasulullah kepada yang bertanya. Rasulullah mengenali sahabat sedalam-dalamnya, sampaikan rohani sahabat pun dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seorang sahabat yang selalu berkhidmat kepada Rasulullah, bagi wuduk dan seumpamanya. Kemudian Rasulullah kata, engkau mintalah pada aku boleh doakan. Satu special request, wish yang besar ni. Banyak ni, kau mintalah satu benda aku doakan, minta Allah akan makbulkan. Jadi dia pun nanti dulu Rasulullah, aku nak fikir ya. Ya. Aku nak fikir sekejap. Lalu dia balik rumah, dia fikir. Dia kata, kalaulah aku minta dunia ini akan hilang. Tetapi sekiranya aku membayangkan di akhirat kedudukanku di sisi Rasulullah sangat jauh, aku tahu aku nak minta apa. Lalu esok jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak minta satu benda. As'alu murafaqataka fil jannah. Aku nak minta menemanimu di syurga. Ya. Lalu Rasulullah SAW kata, apa yang menyebabkan kamu kata begitu? Kerana sekiranya aku meminta apa yang ada di dunia ini akan habis,
akan hilang, akan musnah. Tetapi apabila aku membayangkan keberadaanku di akhirat, kedudukan aku dengan engkau wahai Rasulullah jauh, jadi aku tak nak jauh, aku nak dekat dengan engkau sampai sudah. Di akhirat pun nak dekat juga. Seperti mana di dunia aku sentiasa berkhidmat, di akhirat pun aku nak berkhidmat dengan engkau wahai Rasulullah. Nah, itu orang sahabat ni cara fikir dia lain. Kita ke akhirat nak apa? Ya. Nah, nikmat dunia, nak nikmat makan dan minum dan isteri dan apa benda semualah. Kan ada tak nikmat nak duduk sebelah Rasulullah kan? Itu cara fikir sahabat. Lalu Rasulullah SAW dia scan sahabat ni, kata okey kalau macam tu Rasulullah SAW mengatakan fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Engkau kena tolong aku untuk aku boleh doakan, untuk makbul aku doa aku ni, engkau kena banyakkan sujud. Oh, tak free, tak boleh minta free macam tu. Setiap benda ada syarat dia. Jadi Rasulullah SAW mengetahui status rohani sahabat itu. Kamu nak ikut aku di syurga, cukupkan syarat. Apa syarat dia? Banyakkan solat sampai ya, boleh ya, baru kena doa tu tally dengan syarat ya, sebab doa ini nak dimakbulkan dia ada yang berdoa dan dia ada tempat nak makbul. Kalau ada penghalang kepada doa itu, dia tak makbul juga. Sebab itu kenapa orang yang banyak makan benda haram doanya tak makbul, sebab banyak halangan. Nak makbul doa, makan benda haram. Nak makbul doa, pakai benda haram. Nak makbul doa, berurusan dengan benda haram. Memanglah tak makbul. Bukannya Tuhan itu tidak mendengar. Kita yang tidak memahami konsep doa. Jadi nak katakan Rasulullah mengenali sahabat, jadi jawapan Rasulullah itu berbeza kerana penilaian terhadap sahabat yang bertanya itu berbeza-beza. Jadi wallahu alam, kita akan sambung insya-Allah bagaimana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menggabungkan hadis ini, hadis yang menyuruh untuk berjemaah beramai-ramai dengan hadis yang menggalakkan untuk duduk seorang-seorang hanya bersama orang-orang khusus. Kita akan bacakan selepas ini insya-Allah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah saya ucapkan selamat berpuasa kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Semoga kita dapat menghidupkan Ramadan, menyempurnakan puasa kita dan menyempurnakan qiyamul lail kita dan tarawih, dan menghidupkan malam-malam Ramadan serta mengharungi Ramadan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diterima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala minna syaqiyan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna 'abiduka banu 'abidika banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.